Okay, saya mulakan dengan peristiwa pertempuran di sini dulu. Bila Captain Kenneth was deployed here pada 13 Disember, dia menunggu sehingga 16 Disember lah. So dia ada 3 hari dia buat bivouac dekat kawasan ni. Saya tak boleh nak check detail lah sebab saya tak dapat koordinat jelas encampment Captain Kenneth Sea Company tu. Tapi bila saya baca buku, ada 3 V8 Ford yang di-attachkan dengan dia. So apa yang berlaku, 2 dihantar terus ke Greek bila tentera British yang tewas di Crow lari menggunakan jalan ni. Dan dia ada independent company daripada Federated Malay Reserve State lah, FM SVR, yang terdiri daripada British planters, pemilik ladang getah, dan dia join Wataniah lah, yang diberi nama Federated Malay State Volunteer Force. So mereka membantu Sea Company Captain Kenneth sebagai translator, sebagai mediator dengan penduduk tempatan dan sebagainya. So pada 16 Disember ada sekumpulan kecil tentera Wataniah daripada British planters tu lari daripada Crow menuju melalui kampung ni, dan dia memberikan amaran lah kepada Captain Kenneth dan juga anggota dia yang sedang ditempatkan di sini, dengan menyatakan bahawa tentera musuh iaitu tentera Jepun datang in strength lah, with a battalion strength, 42nd Regiment, full regiment, 3 battalion, tetapi tidak dibantu oleh tank lah. Pasal jalan ni tidak boleh dilalui oleh tank, tapi dibantu menggunakan truk. Truk boleh lalu tapi terlalu lambat. So recon team tentera Jepun tu ada di hadapan. So apa yang diceritakan pada 16 Disember tu, bila Captain Kenneth mendapat berita musuh ada di hadapan dalam kumpulan yang banyak, dia panik. Dia minta lori tentera Australia 2 biji lari segera. 1 lori berada di belakang untuk pack up everything, makanan, peralatan, dan juga mines, anti-tank mines. Masuk dalam lori tu, start lori, lari menuju ke Greek. Tapi dia akan establish dia akan establish contact. Contact itu akan sentiasa di-establishkan sebab dia nak pastikan musuh berada di mana-mana. Itu penting. So Captain Kenneth dia telah menggunakan taktik 7 satu squad ada 7 orang. So 7 sehingga 35 orang dia buat overlap outbound. 7 bergerak ke belakang, 7 bergerak ke belakang. Yang penting kontak tu sentiasa establish. So dalam keadaan panik tu, pemandu lori 15 CWT truck V8, bila dia pusing lori dia tu, jatuh dari di dalam parit, dan lori tersebut tak boleh bawa naik lah. Pasal jalan ni memang dia bukan jalan keadaan macam ni lah. Jalan ni dia dalam keadaan jalan balak lah kot masa tu. So Captain Kenneth arahkan pemandu lori tu untuk buka carburetor, putuskan wayar dan tembak tangki minyak lah. So bila dia tembak tangki minyak tu, lori terbakar dan meletup. So bila lori terbakar dan meletup, tiba-tiba ada tembakan daripada hadapan. Tu Japanese sniper sedang tembak ke arah dia lah, tapi tak kena lah. So tak kena. Bila dia bergerak perlahan, 7 di kampung ini juga ada satu lori Cina diceritakan, tapi lori tersebut lori buruk, dalam keadaan teruk, tapi masih boleh digunakan. Dan lori tersebut digunakan oleh penduduk tempatan untuk selundup beras lah. Dulu dah ada orang buat selundup beras daripada pekan Thailand tu nak masuk ke Kuala Kangsar. So menggunakan lori tu. So tentera Australia dah dia tengok lori tu, dia cuba start. Dan lori tu dia start menggunakan Achienko tu kat depan tu. Dia ada starter dia, tapi lori tu memang mudah overheat, kena water radiator perlu sentiasa di top up. Dan lori tersebut berfungsi sebagai sweeper lah. So bila 7 naik lori bergerak, 7 naik lori bergerak perlahan-lahan, yang penting kontak tu establish. So saya sebenarnya terkejut juga bila saya baca di kampung ni dinyatakan tidak ada casualty di pihak tentera Scotland tu.
Tetapi di pihak tentera Jepun ada 60 casualty lah. Dan 60 tentera mereka terkorban sebab di ambush. 7 orang satu squad tu dia akan ambush. Bila tentera Jepun recon team lalu, dia akan ambush. So dia akan berundur, dia akan ambush, dia akan berundur, dia akan ambush, dia akan berundur. So casualty di pihak musuh ada 60 orang di kampung ni yang terkorban, dan di pihak tentera British tidak ada. So seterusnya mereka pergi ke Pekan Creek lah.